Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Kumpulan untuk kumpulan 13. Jadi tema yang telah dipilih oleh kami adalah tema penghayatan terhadap rukun negara. Dan tajuk untuk kajian kami adalah sama seperti tajuk untuk video ini. Jadi setelah melepasi beberapa fasa dan menyelesaikan tugasan tertentu, kami tiba di fasa akhir di mana kami perlu membuat video tentang analisis dan refleksi terhadap projek yang telah kami jalankan. Jadi mari sama-sama saksikan pembentangan kami ini. Soalan pertama di bahagian A Google Form kami adalah: prinsip kesetiaan raja negara adalah prinsip kedua rukun negara yang memaparkan pentingnya patriotisme sebagai benteng citra kewarganegaraan. Analisis kami mendapati bahawa identiti ini sangat penting dalam proses membela negara yang merangkumi sifat patriotisme berperlembagaan dalam negara berdaulat. Bagi memastikan kedudukan institusi diraja terus dipelihara, prinsip ini perlu diterapkan secara menyeluruh. Jadi, kami yakin responden kami memahami konsep umum kesetiaan kepada raja dan rata-rata pelajar juga sangat memahami apa maksud raja yang merupakan ketua dan juga pelindung yang memenuhi aspirasi ke arah pembentukan bangsa Malaysia. Soalan kedua. Melalui analisis kami, penghayatan terhadap rukun negara kedua dilihat semakin berkurangan, terutama dalam kalangan generasi muda, dan ini amat membimbangkan. Bukanlah golongan belia pada era ini banyak melakukan perkara seperti meneraka kepada raja, menghina lambang-lambang. Dalam keadaan kita menuju ke arah kemajuan, dilupakan sebagai salah satu alat penting yang membantu rakyat Malaysia bersatu padu suatu ketika dahulu. Ia sepatutnya bukan setakat dibaca atau dihafal, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, soalan ketiga. Jika kita memahami prinsip kedua dengan benar, secara tidak langsung kita dapat menerapkannya dalam kehidupan seharian kita. Pelajar dapat mengaplikasikan prinsip kedua tersebut pada guru, keluarga serta institusi kecil yang berada di sekitar mereka. Jadi ianya tidak mustahil untuk membuktikan bahawa prinsip kedua rukun negara amat sesuai untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana penghayatan terhadap rukun negara dapat membentuk satu bangsa Malaysia yang patriotik dan bersatu padu, kerana raja adalah payung negara yang menaungi seluruh rakyat di negara ini. Soalan terakhir di bahagian A adalah: pada zaman pasca moden ini, mempertahankan prinsip rukun negara merupakan sesuatu yang sangat wajar dan mudah. Kita boleh lihat pelbagai perkara yang berlaku pada tahun-tahun lepas, seperti isu bendera digantung secara terbalik yang disiarkan oleh Abdul Rahiman Taimin pada 13 Ogos 2020 dalam Metro, melukis mural pemimpin dengan lukisan yang menghina seperti yang dinyatakan oleh Al-Maswah Haji Cik Ros pada 20 Julai 2020. Dari situ kita dapat melihat bagaimana remaja yang aktif di media sosial mengecam tindakan tersebut. Mereka sedar bahawa perkara tersebut telah menghina institusi raja dan negara. Kami dapat mendefinisikan perkara tersebut sebagai mempertahankan prinsip rukun negara. Okey, kita dah masuk ke bahagian B. Pernyataan pertama di bahagian B ialah: Kebanyakan responden memberi respon sangat setuju. Saya percaya bahawa keseluruhan responden faham akan maksud negara itu sendiri, seperti dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu negara adalah sekelompok masyarakat yang mendiami sesebuah kawasan dan mempunyai kerajaan yang memerintah. Dengan memahami maksud tersebut, secara tidak langsung setiap di dalam diri masyarakat sudah jelas bahawa kita perlu setia akan raja dan negara. Dengan itu, istilah berkorban di dalam ayat di atas merangkumi usaha bagi seorang pelajar untuk belajar dengan bersungguh-sungguh dan mendapatkan keputusan yang cemerlang. Sekiranya pelajar tersebut mampu mendapatkan pekerjaan yang baik, dia akan menyumbang kepada pembangunan negara yang semakin maju dari pelbagai aspek termasuklah ekonomi, sosial dan sebagainya. Seterusnya, ia akan membantu meningkatkan imej negara untuk terus maju ke bersada dunia. pernyataan yang kedua ialah: kita mesti faham perlembagaan yang ada pada masa kini mencatat peranan raja sebagai ketua negara, ketua negeri dan ketua agama Islam. Perlembagaan juga menduduki tempat hierarki yang paling tertinggi berbanding hierarki YDPA di dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Melalui analisis kami mendapati bahawa anak-anak muda adalah bakal dan ada juga yang telah menjadi pemimpin negara. Kita juga perlu tahu bahawa sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan paksi kepada negara.
Negara akan terus maju dan gemilang jika kita terus mempertahankannya. Perkara-perkara ini harus disokong dengan institusi diraja. Raja perlulah membuat lawatan ke rumah orang susah dan memberi bantuan kepada rakyat. Dengan itu, kita dapat melihat bahawa raja bukan sahaja bersemayam di istananya. Malah, raja juga turut tumpah dan mendengar rintihan rakyatnya sendiri. Daripada perkara itu, kita dapat memupuk perpaduan sesama rakyat. Pernyataan terakhir di bahagian ini ialah patriotisme bermaksud semangat atau perasaan cinta yang kuat kepada tanah air. Sifat mulia dan murni ini sememangnya telah dipraktikkan sejak dulu lagi bagi menjaga nama negara dengan mempunyai rakyat yang berjiwa cinta akan negara. Contohnya, dari kerajaan akbar tersebut, kita dapat lihat kesan aktiviti dalam sambutan tersebut secara tidak langsung dapat melahirkan pelajar yang lebih bersatu padu kerana pelajar sebagai golongan muda merupakan penentu pembangunan negara. Mengikut kata Profesor Maria Dr. Mahathir Ismail, patriotik ini adalah sikap terpenting untuk mempertahankan dan mendaulatkan negara, bangsa dan agama. Sememangnya, dengan melafazkan rukun negara itu sendiri dapat menyemarakkan semangat patriotik dalam diri pelajar, apatah lagi jika setiap prinsip tersebut difahami, dihayati dan disemai. Bahagian C adalah berdasarkan kesemua jawapan responden yang telah diperolehi, kami telah merumuskan jawapan tersebut dan mendapat dua kesimpulan utama. Yang pertama, tukar cara berfikir dan menekankan kehidupan yang lebih beradab dan berhemah. masyarakat pada masa kini perlulah berfikiran secara terbuka dan tidak bersikap ekstrim kerana ini akan menyebabkan hal yang remeh menjadi satu isu yang besar. Yang kedua pula Tidak ialah menyebarkan berita palsu mengenai pemimpin dan negara. kerana hal ini boleh menyebabkan nama negara akan menjadi buruk dan apabila berterusan ianya akan sukar untuk dibendung. Oleh itu, setiap masyarakat yang menikmati kemudahan di negara ini bertanggungjawab untuk menjaga nama baik negara. Berdasarkan keseluruhan bahagian yang ada di dalam Google Form kajian kami telah dapat mengenal pasti satu keperluan komuniti kami. Keperluan ini turut dapat memenuhi kesemua tema yang telah kami aplikasikan di dalam kajian kami. Keperluan komuniti kami adalah kempen pendedahan berkenaan raja dan negara. Kami sedar bahawa komuniti kajian kami masih tidak didedahkan dengan lebih mendalam berkenaan raja dan negara. Kempen ini boleh berlaku dalam pelbagai cara dan juga boleh diusahakan oleh pelbagai pihak termasuk NGO. Antara perkaranya, karnival mengenai raja, pertandingan di media sosial, ceramah dan sebagainya. Kita dapat lihat bahawa adanya kempen anti dadah dan kempen sayangi alam sekitar berhasil membuka mata dan menyedarkan rakyat tentang objektif kempen tersebut. Jadi, dengan adanya kempen untuk raja dan negara, pendedahan tersebut akan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.